bin Muhammad Najib. Al-yawm uhibbun at-takallam ani al-ma'kulat mughazi. Hayya nabda. Fi su'al awal ma haza fi haza surah huwa al-ma'kulat mughazi. Al-ma'kulat mughazi yahtawi ala al-protina, al-vitamin, wal karbohidrat. Haza dajajun wa haza samakun wa haza aruzun wa hazihi fawakih wa hazihi khadrawat wa hazihi al-makarunah. Fi su'al al-tani mahiya al-ma'kulat al-protina. Al-ma'kulat al-protina mufidat lisihatun jismi wal aqal al-zaki. Hazihi al-ma'kulat al-protina. Haza dajajun, haza samakun, haza lahmun, haza bayda. Syukran, ila liqa. Ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Izzat bin Muhammad Najib. Soalan seterusnya adalah apakah maksud makanan seimbang? Makanan seimbang adalah makanan yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan garam galian pada kadar yang betul. Nyatakan tiga makanan yang tergolong dalam makanan seimbang. Tiga makanan yang tergolong dalam makanan seimbang adalah: yang pertama, makanan yang memberi tenaga seperti nasi, bijirin, gandum, dan ubi. Yang kedua, makanan membina badan, yaitu protein seperti ikan, ketam, ayam, lembu. Yang ketiga, makanan menjauhi penyakit, yaitu yang mengandungi vitamin seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Seterusnya, mari saya menu sihat untuk sehari. Menu sihat mestilah mengandungi kadar sukatan yang betul mengikut keperluan badan kita. Sekiranya kita mengambil menu 1.500 kilo kalori, hidangan adalah seperti sarapan, kopi dengan susu rendah lemak, makan tengah hari 1,5 cawan nasi, 1 ekor ikan kembung, 1,5 cawan sayur kalian, 1 keping tempe goreng, 1 potong buah betik, dan 1 gelas air kosong. Manakala makan malam pula, 1,5 cawan mie goreng dicampur isi ayam, sayur dan tahu, 1 potong nanas, dan 1 gelas air kosong. Terdapat juga hidangan menu yang mengandungi 1.800 kalori, 2.000 kalori, dan 2.500 kalori. Soalan seterusnya, apakah makanan ruji rakyat Malaysia? Makanan ruji rakyat Malaysia adalah beras atau nasi yang tergolong dalam kumpulan makanan berkarbohidrat. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan simpanan wang? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, simpanan wang adalah wang atau duit yang disimpan dengan penyimpanan yang betul dan selamat.
Contoh tempat menyimpan uang adalah tabung dan bank. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Khalif test dulu suara, dengar ke tak dengar? Dengar? Jawab lah, Dengar tak? jangan ganggu. Dengar. Dengar. Okey. Okey. Baik, Assalamualaikum Dengar, Khalif, dengar. Assalamualaikum Cikgu Rozina. Baik, hari ni kita duduk dalam sesi untuk soalan KBAT bagi PBL dan KMR. Jadi hari ni Khalif kena jawab soalan secara spontan lah, apa yang Khalif tahu. Okey, Khalif dah sedia? Okey. Dah. Baik, Khalif, kat sini ada soalan dalam bahasa Arab juga tau. Jadi soalannya ialah Madza tufaddilu? Apa yang Khalif suka? Apa yang Khalif suka? Madza tufaddilu? Kan kita dah belajar pasal makanan. Apa yang Khalif suka? Saya suka Cakap bahasa Arab lah. Tufaddilu. tufaddilu. Apa makanan yang Khalif suka? Dajajun. Dajajun. Limadha, kenapa? Yang ni jawab bahasa Melayu pun tak apalah. Kenapa suka dajajun? Cikgu Rozina, dajajun tu ayam. Okey, ayam. So Khalif, kenapa suka makan ayam? Sebab ayam sedap. Ayam sedap. Okey, baik. Cikgu Rozina boleh tanya soalan? Okey, Khalif boleh dengar suara saya tak? Boleh. Khalif? Boleh. Masalahnya cikgu tak berapa dengar suara awak. Kena dekatkan sikit suara awak tu. Kena kuatkan sikit kuatkan sikit. Boleh dengar? Okey. Sedia tak dengan soalan cikgu? Okey, soalan cikgu, pada pendapat kamu, mengapa kita perlu makan makanan seimbang? Bagi dua sebab, berikan dua sebab. Kenapa kita mesti makan makanan seimbang? Supaya Bagi dua sebab je. badan kita sihat. Okey, badan kita sihat. Satu lagi? Supaya badan kita kuat. Okey, kuat macam mana? Kuat. Apa maksud kamu kuat? Melawan kuman. Okey. Maksudnya kamu boleh melawan apa-apa kuman ataupun bakteria yang masuk ke badan lah. Macam tu. Khalif. Ya. Okay, sebab tu kamu makan makanan seimbang kan? Makan tak makanan seimbang? Makan tak? Makan. Okey. Soalan yang kedua. Katakan kita ni kekurangan zat makanan. Okey, katakan kalau badan kamu kekurangan zat makanan. Okey, apa kesan pada badan kamu? Ataupun apa yang berlaku pada badan kita kalau kita kekurangan zat makanan? Badan kita menjadi lemah. Okey, badan kita menjadi lemah. Okey, lagi? Lemah macam mana tu? Lemah, tak ada tenaga. Okey, tak ada tenaga. Okey. Tak ada tenaga untuk buat apa? Buat kerja. Okey, buat kerja. Kalau macam awak,
Sebagai pelajar, kekurangan zat makanan boleh mengakibatkan apa? Kalau awak sebagai pelajar. Letih. Letih, ya. Antaranya letih lah. Ada lagi tak? Selain letih. Bila kita dah tak ada tenaga, badan kita jadi letih. Apa lagi yang berlaku pada kita kali? Mudah mendapat penyakit. Apa dia? Apa dia? Mudah mendapat penyakit. Okey. Kita mudah untuk mendapat penyakit. Okey. Okey. Okey, Ustazah ada lagi soalan tak? Okey, Khalif. Baik, katakanlah awak ni dilantik jadi ketua dekat kampung, ketua pemuda lah. Okey. Di kampung Tambirat tu, awak tengok ramai orang makan makanan yang tak berkhasiat, makanan tak sihat. Sekarang ni awak nak jadikan kampung Tambirat tu penduduk dia semua sihat. Apa yang awak nak buat? Suruh makan buah-buahan dengan sayur-sayuran. Awak suruh diorang makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okeylah dia makan tapi dia makan sikit je. Awak nak dia makan dengan betul. Macam mana lagi awak nak buat? Apa lagi yang boleh awak buat lah? Bagi makanan berkhasiat, makanan seimbang. Oh, okey. Maksudnya awak menyediakan makanan yang berkhasiat awak bagi kepada orang kampung. Oh, okey. Bagus. Baik. Kita masuk ke soalan matematik. Ada kertas? Ada pensel? Ada. Oh, okey. Baik. Soalannya begini. Awak dengar, kemudian awak boleh kira lah. Awak fahamkan dulu. Okey. Puan Ani seorang pengusaha restoran makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, dia telah menyimpan sebanyak RM7,630 ke dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Berapakah nilai faedah mudah yang diterimanya pada akhir tahun itu? Cikgu. Cikgu. Ya. Baik, saya ulang lagi sekali. Ha? Dengar tak? Punya start tadi. Oh, start. start. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Puan Aini, dia simpan RM7,630 dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Jadi berapa nilai faedah yang diterimanya pada akhir tahun? Dengar? Dengar tak? Dengar you. Okey, saya ulang. Dia ada RM7,630. Okey, RM7,630 masuk dalam bank. Kemudian, bank bagi faedah 3%. Jadi berapa yang dia dapat? Berapa? Berapa? Dapat jawapan? Belum? Ke tak faham soalan? Belum lagi. Okey, saya ulang. RM7,630 dalam bank. Kemudian, bank bagi dia 3%.
berapa yang dia dapat nanti? Dalam tahun tu lah. Dalam tahun yang sama tu. Khalif tahu ke nak buat operasi apa? Tak tahu. Okey, cuba Khalif buat 3/100, tulis 3/100 kali dengan 7,630. Dapat jawapan berapa? Tiga per 100 darab dengan 7,630. Okay. Dapat? Berapa jawapan awak? Belum gitu. Dah Khalif? Tunjuk sikit apa yang awak buat. Tunjuk sikit. Tak tengok betul ke tak betul sebenarnya? Oh, dekat sangat tu. 3/100 darab. Okey, betul dah cara tu? Tinggal cari jawapan lagi. Okey. 7 darab 3. Berapa jumlah? Berapa jawapan? Berapa? Cakap lah cikgu. 228. 228. Oh, Okey. RM228. Lebih kuranglah RM228. Okey, kira berjayalah Khalif menjawab soalan ini. Baik, seterusnya Khalif. Dah habis dah soalan kira-kira, dah habis. Ada satu soalan je soalan kira-kira. Baik, sekarang ini jika Khalif mempunyai modal untuk Khalif berniaga makanan,
Apa jenis makanan yang Khalif nak jual? Buah-buahan. Buah-buahan. Lain? Ada lain tak yang Khalif nak jual? Ataupun memang Khalif nak jual buah-buahan sahaja? Buah-buahan je. Buah-buahan sahaja? Buah-buahan. Okey, Khalif nak jual buah-buahan. Tapi rasa-rasa Khalif lah kalau Khalif berniaga jual buah-buahan, ramai ke orang yang datang beli? Sebab kedai lain pun akan jual buah-buahan juga. Apa yang Khalif nak buat supaya orang lebih ramai pergi ke kedai Khalif ni? Jual dengan murah. Jual dengan murah. Okey, jual dengan murah. Bolehlah jual dengan murah, mungkin orang boleh datang. Selain daripada tu, kalau Khalif jual murah, orang lain pun dia tengok, oh Khalif jual murah lah, ramai orang pergi. Saya pun nak jual murah jugalah. Apa lagi yang Khalif boleh buat supaya kedai Khalif lain dari yang lain? Ambil buah-buahan yang fresh dengan sedap. Ambil buah-buahan ni fresh dengan sedap. Okey. Kenapa Khalif nak jual buah-buahan? Sebab berkhasiat. Okey, sebab berkhasiat. Macam mana Khalif nak bagi tahu dengan orang yang orang luar lah pembeli yang buah itu berkhasiat? Apa yang Khalif nak buat dekat kedai Khalif tu? Okey, Khalif ada kedai. Sekarang ni Khalif ada kedai buah-buahan. Okey, Khalif jual dengan murah. Jadi ramai orang beli. Okey, dalam masa yang sama Khalif nak supaya orang yang beli tadi tu dia tahu oh pentingnya makan buah. Apa yang Khalif kena buat? Buat papan tanda sebab buah itu berkhasiat. Oh, okey, bagus. Jawapan yang paling bagus. Buat papan tanda iklan berkenaan dengan khasiat buah. Baru orang boleh datang untuk beli buah. Dah lah murah, kemudian dia dapat maklumat lah, dapat info yang berguna buah-buahan ini berkhasiat. Baik, sekarang ini Khalif berniaga buah. Dah banyak dah duit yang Khalif dapat. Untung banyak lah sebabnya orang memang suka pergi kedai Khalif. Khalif nak buat apa dengan duit yang Khalif dapat? Beli buah yang baru. Beli buah yang baru. Okey, selain daripada beli buah, Simpan dalam bank. simpan dalam bank. Okey, Khalif simpan duit tu untuk apa sebenarnya? Untuk kegunaan masa depan. Untuk kegunaan masa depan, contohnya? Sambung belajar. Okey, jadi Khalif nak gunakan duit itu untuk sambung belajar. Baik, Cikgu Rozina ada soalan lain? Balik pada soalan makanan seimbang tadi Khalif Jadi cikgu nak tanya, selalu awak pergi sekolah ada sarapan pagi tak? Ada. Okey, ada. Apa yang ibu awak sedia selalu untuk awak sarapan pagi? Bijirin. Bijirin. Contoh? Coco Crunch. Coco Crunch. Tu je? Okey, cikgu tanya. Selain daripada Coco Crunch, apa lagi makanan sarapan pagi yang awak rasa boleh kita makan untuk sarapan pagi? Roti. Okey, roti. Lagi? Air kosong. Okey, minum air kosong. Dan susu. Okey.
susu ni salah satu daripada makanan penting jugalah untuk waktu pagi. Mungkin susu ni akan memberi tenaga untuk awak belajar. Jadi tak semestinya kita minum air kosong je kan, Khalif? Kadang-kadang kita perlu tambahkan gula dalam badan kita. Sebab bila malam badan kita kekurangan gula. Jadi pagi tu nak ambil tenaga, kita mesti tambah gula dalam badan kita. Sebab tu pentingnya sarapan pagi. Dekat sekolah, apa yang kita buat dekat sekolah untuk menggalakkan pelajar terlibat dengan sarapan pagi? Awak tahu kan? Okay, apa rancangan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk menggalakkan para pelajar, apa dia? RM? Okay, apa maksud penuh RMT tu? RMT, Apa maksud dia panjang? rancangan makanan tambahan. Okey, betul. Maksudnya awak tahu sedikit lah. Awak dalam RMT ke? Terlibat dalam RMT ke tak? Tak. Tak terlibat. Jadi maksudnya awak tahu lah sebelah sedikit tentang apakah rancangan makanan tambahan, apa yang kita buat di sekolah, kenapa kita mesti ada RMT dekat sekolah kan? Maksudnya di situ awak tahulah kenapa rancangan makanan tambahan tu perlu ada kepada pelajar. Okay, pentingnya makanan RMT tu kepada pelajar. Okay, ni soalan pengetahuan sedikit lah, Khalif yang biasa-biasa je cikgu tanya. Okay, kalau waktu tengah hari, selalunya Khalif balik rumah makan apa? Apa makanan utama yang Khalif makan dekat rumah? Nasi. Okey. Cawan nasi. Ni saya nak timbulkan tentang nasi lah. Kalau kita tahu nasi ni adalah merupakan makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Betul? Betul? Kadang-kadang kita rasa susah kalau tak makan nasi kan. Kita ni bukan orang luar negara. Kalau tak makan nasi pun tak apa. Kita ni orang rakyat Malaysia memang wajib. Memang wajib. Memang makanan ruji dia. Rakyat Malaysia dia makan nasi. Okey. Kalau katakan awak tak makan nasi waktu tengah hari. Okey, apa makanan yang awak rasa boleh awak tukar, gantikan dengan makanan yang awak makan selalu? Contohnya nasi tadilah. Kalau awak tak makan nasi, apa makanan lain yang awak boleh gantikan dengan nasi? Mi segera. Okey. Kalau mi segera. Kenapa awak kata mi segera? Mi segera tu berkhasiat ke tak berkhasiat? Rasa-rasa awak mi segera tu berkhasiat ke tak berkhasiat? Tak. Tahu kan? Okey, selain daripada mi segera, apa lagi makanan lain? Satu lagi. Contoh makanan. Kot-kotlah nanti awak balik rumah ke, mak tak ada kat rumah ke, ataupun awak malas nak balik ke rumah lah waktu makan tengah hari. Jadi dekat sekolah, rasa-rasanya awak nak beli apa dekat sekolah untuk gantikan nasi awak? Kat
sekolah. Apa makanan yang boleh menggantikan nasi? Kan awak dah belajar tentang makanan seimbang. Dah tahu info tentang Roti. makanan seimbang. Selain daripada nasi. Roti, okey. Roti. Apa dia Khalif? Ikan. Okey, itu sebagai lauk tambahan lah. Okey, seandainya katakan kalau awak tengah hari dekat sekolah tak ada nasi, okey, kemudian balik rumah mungkin mak tak sempat nak masak nasi ke, jadi kita boleh gantikan makanan yang, kalau nasi kita tahu zat makanan pada nasi tu apa? Apa zat makanan dia kali? Karbohidrat. Okey. Karbohidrat maksudnya awak nanti kena gantikan makanan tengah hari awak dengan makanan yang ada karbohidrat, betul? Seperti roti tadilah, okay? Jadi maksudnya adalah pengetahuan awak tentang makanan seimbang. Sebab kita dah belajar, jadi maksudnya di situ awak ada pengalaman, dah tahu tentang makanan seimbang. Okey. Tih, Ustazah? Okey, baik, saya tak ada apa-apa lagi. Saya rasa kita dah boleh mengakhiri kita punya sesi soalan kebat. Tapi sebelum tu saya ucap tahniah dan syabas kepada Khalif sebab Khalif join PBL ini. Khalif dah berjaya buat pembentangan guna video dan hari ini Khalif duduk bersama-samalah dengan saya dan Cikgu Rozina untuk sesi menjawab soalan-soalan kebat secara spontan. Khalif dah boleh jawab juga soalan-soalan yang telah diberi tadilah. Okey, dia sebenarnya tidak ada soalan betul ataupun salah kecuali soalan yang kira-kira tadi memang perlu kepada jawapan yang betul. Soalan-soalan lain dia lebih kepada kecenderungan Khalif sendirilah. Jadi saya ucapkan tahniah. Khalif beranilah sebenarnya untuk bersemuka sebegini menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, jadi Cikgu Rozina ada apa-apa? Okey, Khalif, walaupun kita dah lama tak bersua, kita dah lama tak ada kelas bersemuka, tapi saya rasa Khalif boleh berbincang. Ada komunikasi dekat situ. Maksudnya Khalif boleh berkomunikasi dengan cikgu. Kalau selalunya dalam kelas cikgu tengok awak pendiam sikit lah dalam kelas. Maksudnya bila dah ada saya dengan Ustazah Haryanti, maksudnya mungkin tak kekok kot, kan? Mungkin kalau dalam kelas mungkin kita rasa takut, kita tak berani nak bersuara. So far cikgu tengok, cikgu nampak awak ada keberanian kat situ lah. Jadi syabas, tahniah Khalif. Okay, tak sangka sebenarnya. Anak murid cikgu. Okay, tahniah Khalif. Okey, baik. Daripada Khalif, ada apa-apa nak cakap Khalif? Tak ada. Okey, kalau Khalif tak ada apa-apa nak cakap, saya minta Khalif simpulkan, buat satu rumusan apa yang Khalif dapat daripada projek bahasa Arab yang kita buat. Kemudian Khalif dah buat video dan kita buat sesi soal jawab hari ni. Apa yang Khalif dapat sebenarnya? Apa ilmu yang Khalif dapat? Pengetahuan tentang makanan berkhasiat. Okey, Khalif dapat pengetahuan tentang makanan berkhasiat dan saya harap Khalif menggunakan ilmu yang Khalif dapat tu. Jangan dibiarkan, tapi kena gunalah, kena aplikasi, kena betul-betul mengamalkan pemakanan yang seimbang seperti mana yang Khalif dah buat tadi. Okey Khalif, jadi sampaikan salam saya dan salam Cikgu Rozina kepada keluarga Khalif
yang banyak membantu Khalif lah dalam projek PBL dan KMR ini dan semoga Khalif berjaya. Okey Khalif? Amin. Okey Khalif boleh leave lah. Okey, Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi Khalif. Jumpa lagi. Okey, so Khalif boleh tekan leave. Khalif tekan leave.